السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Malam ni kita sambung ayat 74, 75 dan 76 surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah agar mereka mendapat pertolongan. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Maka janganlah ucapan mereka menyebabkan kamu sedih. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Sidang hadirin mukminin, ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam sikap golongan musyrik yang menjadikan tandingan-tandingan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Azim, dia kata bahawa puak-puak musyrik ini melakukan perkara itu, dia ada tujuan dia. Dia ada sebab. Sebab dia ialah agar tandingan itu dapat membantu mereka, memberi mereka rezeki dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahawa patung tu dia yang buat sendiri. Dia tahu bahawa patung tu lemah. Patung tu tak boleh buat apa pun. Tetapi manusia ni dia ada satu perangai. Perangai dia ialah walaupun dia tahu benda tu benda salah, walaupun dia tahu bahawa apa yang dia buat itu tidak betul, tapi kerana perangai degil dan keras kepala ini menyebabkan manusia ini dia akan teruskan kesilapan dia. Lalu apa yang mereka lakukan itu tujuan dia supaya berhala-berhala, sembahan-sembahan mereka itu dapat tolong mereka, walaupun mereka tahu hakikat sebenarnya sembahan itu tidak dapat membantu mereka.
Mereka mengadakan sembahan itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun hakikat sebenarnya mereka mengetahui bahawa benda itu menjauhkan mereka daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-75, la yastati'una nasrahum, berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka. Sebab apa berhala itu tidak dapat menolong mereka? Kata Imam Ibn Kathir, sebab berhala itu lemah, berhala itu lebih hina, lebih rendah dan lebih kecil. Bahkan berhala nak mempertahankan dirinya sendiri daripada orang yang nak hancurkan dia pun dia tak mampu, kata Imam Ibn Kathir. Dan dia kata ini kerana berhala itu benda mati, kan? Benda mati, benda yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat berfikir. Tapi manusia ini kerana kedegilan dia, kerana tertutup hati dia, menyebabkan dia meneruskan perkara yang dia sendiri tahu itu adalah suatu kesilapan. Orang mukmin sifat dia lain. Orang mukmin bila dia tahu dia buat silap, dia akan memperbetulkan kesilapan dia seberapa segera. Tetapi golongan yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, walaupun dia tahu dia silap, bukan sahaja dia enggan memperbetulkan kesilapan dia seberapa segera, tapi dia akan tetap mempertahankan kesilapan dia. Baik. Lalu dalam surah Yasin ayat yang ke-75 ini, Allah Ta'ala mengatakan wahum lahum jundum muhdarun, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Apa maksud berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka? Kata Imam Ibn Kathir, dia menakalkan daripada Mujahid bin Jabir. Siapa dia Mujahid bin Jabir ni tuan-tuan? Bila kita belajar tafsir, maka antara nama yang sering kita dengar ialah Mujahid. Mujahid ini merupakan seorang tabi'in yang hidup, yang lahir pada tahun 21 Hijriyah dan meninggal pada tahun 104 Hijriyah. Dia merupakan di antara kibar tabi'in, seorang imam dalam bidang tafsir, dan ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan sesuatu ayat Al-Quran Karim banyak menakalkan riwayat daripada Mujahid, dan dia ini murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan setengah-setengah ulama menyatakan bahawa Mujahid membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas sebanyak 30 kali, dan setiap kali dia baca ayat Quran, dia akan bertanya tentang asbabun nuzul ayat itu. Jadi itu antara proses pembelajaran Mujahid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kata Mujahid, dia kata ayat ini maksudnya ialah pada waktu hisab amal perbuatan di padang mahsyar, ketika proses hisab, Allah Ta'ala himpunkan semua sembahan-sembahan tadi. Apa yang disembah oleh manusia, Allah Ta'ala himpun semuanya di hari akhirat, dan semuanya hadir pada ketika itu, dan dilakukan hisab kepada semua orang yang mengabdikan diri dia kepada sembahan tadi. Kita sebagai orang Melayu, kita jangan duk ingat bahawa sembahan tu dia mesti tokong besar duduk kat depan kita yang macam kita duk tengok dalam filem. Sembahan ni walaupun dia tidak bersaiz patung yang besar, tapi kalau dia dalam bentuk azimat, bungkusan-bungkusan yang kita percaya bungkusan itu kita jampi dia, ada ritual tertentu yang boleh bawa kebaikan kepada kita ataupun keburukan kepada kita, maka itu juga termasuk sembahan. Semua benda ni tuan-tuan tak kira saiz, tak kira dia buat daripada apa, tak semestinya bila sebut sembahan ini dia mesti batu dalam bentuk patung. Tidak. Bila sebut berhala sembahan ini, dia boleh jadi dalam bentuk kain yang dibungkus dalam bentuk sekecil mana sekalipun. Kalau itulah
termasuk dalam sembahan, maka semuanya itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala ketika hari kiamat, dan di depan sembahan itulah Allah Ta'ala akan menghisap semua manusia. Ini cara Allah Ta'ala hukum manusia untuk menambahkan kesedihan kepada mereka. Bila manusia menyaksikan sendiri bagaimana kesilapan yang dia buat, dia sembah benda tu, dan sekarang ni dihisap depan benda tu. Ini cara Allah Ta'ala hukum dia, kata Mujahid. Dan ini sudah barang tentu menambahkan keperitan kesedihan mereka, dan ini merupakan bukti yang sangat tepat yang dilakukan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan kesalahan mereka yang menyembahnya. Dan kata Qatadah, dia kata berkaitan dengan ayat tadi, berhala-berhala tidak dapat menolong mereka. Maksudnya ialah berhala itu walaupun menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka, ia tetap tidak dapat membantu mereka. Orang-orang musyrik semasa di dunia, mereka marah kerana berhala-berhala sembahan mereka, walaupun berhala itu tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan sedikit pun kepada mereka, dan tidak dapat menolong untuk menolak kemudaratan sedikit pun daripada mereka. Dan tetapi manusia ini, dia tetap mempertahankan sembahan dia. Maka dalam ayat yang ke-76, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu, iaitu ucapan mereka yang mendustakan kamu dan kekufuran mereka kepada Allah. Allah Ta'ala kata kepada Nabi kita, walaupun ucapan mereka itu, mereka tak terima engkau wahai Muhammad, kan? Mereka membohongi engkau, mendustakan kenabian engkau, dan mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Janganlah itu menyebabkan kamu sedih. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan, iaitu kami mengetahui semua yang ada pada diri mereka, dan nanti kami akan membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Tiada sesuatu pun daripada perbuatan mereka, sama ada besar ataupun kecil, yang luput daripada kami. Bahkan semua amalan mereka yang dahulu dan kemudian ditampakkan di hadapan mereka. Tuan-tuan sekalian, antara yang kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat lain, dalam surah Maidah ayat 82, yang mana Allah Ta'ala menyebut siapa dia yang kuat permusuhan dia terhadap Nabi kita. Dan mereka ni golongan yang kufur, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, iaitu la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala kata nombor satu siapa? Al-Yahud. Itu nombor satu. Yang kedua, walladzina asyraku, iaitu orang golongan yang musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puak-puak ni tuan-tuan, dia ada sebab. Kenapa yang mereka ni tak boleh terima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu para ulama kata, kalau ada ungkapan tauhidul adyan, kita tak boleh terima. Sebab tauhid hanya ada satu sahaja. Hanya ada dalam Islam saja tauhid. Tauhid agama lain, tauhidul adyan, tauhid agama lain tak ada, walaupun mereka menggunakan perkataan tauhid.
Maka para ulama menceritakan macam mana mereka ni melakukan permusuhan kepada golongan yang beriman. Apa yang mereka sembah, apa yang ada dalam diri mereka, dan kenapa mereka tidak boleh menerima walaupun itunya datang daripada Allah, yang mereka sendiri percaya Allah adalah the creator, pencipta mereka. Jawapan dia ada banyak. Antaranya ialah mereka ni memusuhi orang Islam. Dia ada sebab dia. Mereka ni ada sifat nifaq. Dan mereka ni melakukan konspirasi, pakatan dan rancangan jahat untuk menghadapi orang-orang Islam. Walaupun apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka jauh lebih baik daripada kita. Palestin yang ada hari ini, bumi dia jauh lebih baik daripada kita yang diperkelih. Kita di Malaysia ni, yang kata keberkatan yang ada pada bumi Palestin. Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan orang-orang Yahudi. Kita sebut Yahudi ni dia ada dua, Yahudi dengan Bani Israel. Bila sebut Bani Israel, kebiasaannya konotasi dia adalah konotasi positif. Kalau Yahud, konotasi dia lebih kepada negatif, walaupun dia merujuk kepada kumpulan yang sama. Jadi kalau yang beriman hak baik-baik, nak cerita hak elok, kita sebut Bani Israel. Israel merujuk kepada Yaqub alaihissalam. Yang ni kita dah cerita banyak kali dah. Bila sebut Yahudi ni, biasanya kita menceritakan kekufuran dia, kejahatan dia, keingkaran dia. Walaupun asalnya merujuk kepada kumpulan yang sama, walaupun asalnya. Apa yang mereka tak puas hati sangat ni, tuan-tuan? Apa yang tak puas hati sangat? Nak cerita kufurnya mereka. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Dengan cuaca, kan? Dengan bumi yang mereka miliki itu, tidaklah panas sebagaimana tempat-tempat lain. Bumi Palestin tidaklah panas sebagaimana apa yang ada di setengah-setengah negara Afrika. Bumi dia cantik, yang mana makanan mereka adalah salwa. Salwa ni apa? Burung yang paling sedap rasa dia. Itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Minuman mereka daripada madu, daripada batu keluarnya mata air, 12 mata air. Nak cerita kepada tuan-tuan, kalau jahat lagi, kalau nak lawan Tuhan lagi, memang besar kekufuran mereka kepada Allah. Sebab bukan kata Allah Ta'ala tak bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi banyak rezeki, yang Allah Ta'ala tak bagi rezeki yang sama kepada orang lain berbanding dengan mereka. Tapi nak cerita manusia, kalau dia jahat, tuan-tuan, kita cerita latar belakang dia yang mempunyai banyak keistimewaan pun, dia tak akan bersyukur sebab kejahatan dia. Lalu dia tak puas hati, minta benda hak lebih lekeh daripada apa yang telah disediakan kepada mereka. Bagi salwa, bagi madu, bagi batu yang daripada batu tu keluar mata air, 12 mata air. Dia nak minta bawang putih, minta bawang merah, benda yang kalau banding dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia, itu yang patut dia syukuri. Tapi kerana manusia ini bodoh, kan, menyebabkan mereka ini keras kepala dan tidak tahu menghargai apa yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Kemuncak kejahatan Yahudi ni apa dia, tuan-tuan? Kemuncak kejahatan dia apabila Allah menawarkan kepada mereka Taurat, bagi Taurat kepada mereka, dan mereka enggan menerima Taurat pada asalnya. Asal-asal mereka tak mau terima kata Taurat. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam, perintah Jibril, suruh Jibril cabut gunung, daripada akar gunung tu angkat, tunjuk kepada mereka seolah-olah macam duduk atas kepala, macam nak hempat atas kepala mereka.
Kalau tidak menerimanya, nescaya kami akan lemparkan ke atas kamu. Menyebabkan mereka tidak ada pilihan dan menerima Taurat dalam keadaan terpaksa. Inilah yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 171. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala kata, ingatlah ketika kami angkat gunung ke atas mereka, seakan-akan bukit atau gunung tu duduk jadi macam awan bernaung atas kepala mereka, dan mereka yakin bila tengok tu, mereka sangka, mereka beranggapan bukit gunung tadi akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kamu, serta ingatlah suatu selalu amalkan apa yang ada di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lepas tu barulah mereka terima. Tapi walaupun mereka terima, mereka tetap melakukan kejahatan dan mengubah apa yang ada dalam Taurat. Sehingga Taurat hari ini tak ada. Tak ada dalam bentuk yang asal. Ini menunjukkan kejahatan orang Yahudi. Dia ada benda lain yang dia nak. Bukan kata Allah dia terima solid sebagaimana perintah Allah. Tak. Dia reject apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kekasih Allah, manusia yang paling Allah Ta'ala kasih, mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam mereka buat. Ambil batu besar di Bani Nadir daripada atas rumah, nak hempap atas kepala Nabi dan sebagainya, bagi hadiah, pura-pura bagi hadiah dekat Nabi daripada daging kambing yang dibubuh racun dan sebagainya. Ini menunjukkan kejahatan puak-puak Yahudi, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, ada satu surat, tapi surat ni saya nak cerita malam esok. Cuma malam ni saya cerita sikit kepada tuan-tuan. Malam esok saya di Pau. Tapi malam ni saya cerita sikit sebab ada kaitan dengan benda yang kita bincangkan pada malam ni. Surat yang berusia 20 tahun yang translated, telah diterjemahkan oleh akhbar The Guardian, yang menyebabkan teenagers, youth, orang muda, remaja, Americans dan sebagainya pakat share dalam TikTok, sampai TikTok ban benda ni, sampai Guardian terpaksa tarik balik surat yang ditulis oleh Osama bin Laden. Osama bin Laden tulis surat letter to America, surat kepada Amerika. Panjang, jadi nak cerita ni panjang, saya cuma ambil sikit. Sehingga kan orang Amerika sekarang ni, tuan-tuan boleh baca dalam media sosial, mereka kata selama ni kerajaan kami menipu kami. Dalam tragedi 9/11 dan sebagainya, dia kata kerajaan kami menipu kami selama ni, menyebabkan remaja-remaja, orang muda Amerika yang bukan beragama Islam pakat share viral kandungan surat yang ditulis oleh Osama bin Laden, letter to America, surat kepada Amerika. Dia kata apa, tuan-tuan? Apa ni, saya baca sikit lah. Dia disiarkan, published in November 2002, tahun 2002. Letter to the American people, surat daripada Osama bin Laden kepada orang-orang Amerika, rakyat Amerika. Asalnya disiarkan dalam fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, tapi kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
Dia kata permission to fight against disbelievers is given to those believers who are fought against because they have been wrong, and surely Allah is able to give them, believers, victory. Dia ambil daripada ayat Quran. Dia kata keizinan untuk berperang. Keizinan untuk berperang ni, Allah Ta'ala bagi keizinan kepada orang-orang yang beriman untuk memerangi golongan yang tidak beriman. Sebab apa? Sebab mereka diperangi, kita diperangi oleh golongan yang tidak beriman, kerana kita dizalimi. Dan pasti sekali Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang-orang beriman itu kejayaan. Lepas tu dia bawa lagi ayat lain. Cuma saya nak ringkaskan. Dia kata apa dalam surat ni tuan-tuan? Dia kata some American writers have published articles under the title on what basis are we fighting. Orang Amerika ni tulis macam-macam petikai. Pasal apa ni? Osama bin Laden, orang Islam tu, orang Islam ni duk berperang dan sebagainya. Dia kata these articles have generated a number of responses, some of which adhered to the truth and were based on Islamic law, and others which have not. Here we wanted to outline the truth as an explanation and warning, hoping for Allah's reward, seeking success and support from Him. Jadi dia kata dia akan cerita, dia akan dedahkan kebenaran berdasarkan kepada undang-undang Islam. Dia nak cerita kebenaran dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Sebab yang duk tulis-tulis ni ada yang betul, ada yang tak betul, ada yang bertentangan dengan Islam. So dia kata dia nak cerita benda yang sebenarnya. Apa kaitan dengan Yahudi? Apa kaitan dengan Palestin? Tuan-tuan tengok di awal surat dia sebut benda ni. Dia kata, why are we fighting and opposing you? Nombor satu, kenapa kami berperang dan menentang kamu? Maka dia kata, as the first question, untuk soalan yang pertama, because you attack us and continue to attack us. Because sebab kamu serang kami dan terus menerus menyerang kami. Maka dia bagi nombor satu. Kamu serang kami, Amerika serang kami, itu apa maksud dia? Nombor satu dia kata, you attack us in Palestine. Itu nombor satu. Cerita Osama bin Laden ni tuan-tuan, surat dia kepada rakyat Amerika, pasal apa kami menentang kamu? Kerana nombor satu, kamu menyerang kami. Apa dia menyerang kami? Yang pertamanya, kamu menyerang kami di Palestin. Itu nombor satu. Dia kata apa? Palestin, dia kata, telah dijajah 80 tahun melalui apa dipanggil sebagai military occupation, nama macam-macam, British Mandate dan sebagainya. Bila kalahnya di Ottoman Empire, macam-macam. Maka 80 tahun penjajah menguasai Palestin. Dia kata, the British handed over Palestine with your help and your support to the Jews. Dia kata British ni telah menyerahkan Palestin ni dengan pertolongan kamu. Kamu tu siapa? Orang Amerika. British serahkan Palestin dengan sokongan dan bantuan Amerika kepada Yahudi. Dia sebut kepada Yahudi yang menguasai Palestin itu lebih daripada 50 tahun. Dia sebut lebih 50 tahun. Selama 50 tahun itu, dia kata selama 50 tahun itu, dengan kezalimannya, dengan jenayahnya, dengan pembunuhannya, dengan halau orang Islam keluar daripada tanah mereka, dengan dirosakkan, dimusnahkan kediaman-kediaman orang Islam. Dia kata itu yang dilakukan oleh kamu kepada kami. Tu dalam surat Osama bin Laden yang menyebabkan tuan-tuan rakyat Amerika sekarang ni pakat duk viral, pakat duk share forward benda ni. Yang orang Islam share tu benda biasa, ni yang bukan Islam kata selama ni kita tidak tahu ini yang sebenarnya yang berlaku, yang mana kebanyakan yang belum lahir lagi di dunia sewaktu benda ni berlaku.
dia punya latar belakang, historical background dia itu. Mereka belum lahir lagi di dunia. Dan dia kata, maka benda ni perlu ditunjukkan sejauh mana sokongan Amerika kepada Israel. Tuan-tuan nak tahu, ada orang kata kekejaman Yahudi di Palestin adalah kerana kita orang Islam. Yahudi ni dia benci kepada kita. Bukan tak betul yang tu, betul. Quran pun sebut. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Zionis sekarang ni bukan sahaja kepada orang Islam. Sekarang ni apa yang dia buat, dia tak kira kamu Islam ke, kamu bukan Islam ke, dia akan musnahkan. Itu yang sedang dilakukan oleh Zionis sekarang. Buktinya apa, tuan-tuan? Buktinya, cuba tuan-tuan tengok. Yang dia serang sekarang ni bukan sahaja masjid. Bukan saja dia halang kita orang Islam daripada beribadat di Baitul Maqdis. Bukan sahaja dia tembak dan bom orang-orang Islam di masjid. Tapi tidak ketinggalan, orang Kristian juga dia serang, tembak dan bom walaupun mereka berada dalam gereja. Gereja pun dia serang. Buktinya, tuan-tuan tengok bagaimana baru-baru ni Zionis telah mengebom gereja yang bernama Church of Saints Porphyrius. Gereja ni, tuan-tuan, adalah gereja Kristian Ortodoks Yunani nombor 3 paling tua dalam dunia. Mana orang Kristian sangat memuliakan gereja ni. Tapi Yahudi dia tak kira. Zionis, pelampau Yahudi, Zionis dia tak kira. Dia kata gereja paling tua ke, milik Kristian Ortodoks ke, dia tak kira, dia serang. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana sombong dan bongkaknya Yahudi ni. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejahatan orang-orang Yahudi. Sebab itulah bila kita tengok macam mana mereka cuba untuk bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana keengganan mereka untuk menerima Taurat, tok nenek moyang mereka dahulu, itu menggambarkan betapa mereka ini tidak peduli tentang kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka sanggup menukar kalimah-kalimah yang ada dalam Taurat. Tukar kalimah itu, buang daripada tempatnya, dan mereka ini pakar dalam melakukan pemalsuan. Hari ini mereka bermain dengan playing, apa dia panggil sebagai seolah-olah mereka ni adalah mangsa, padahal mereka lah yang menjadikan orang lain sebagai mangsa. Banyak kalau kita tengok apa yang disebut oleh para ulama tentang apa yang mereka lakukan. Mereka hampir dapat membunuh Nabi Isa alaihi salam, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sekalian, bila orang tu, kalau Nabi pun dia sanggup bunuh, apa lagi yang kita harapkan kebaikan daripada mereka? Tak ada langsung kebaikan daripada orang hak macam ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afakullama Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah kan, ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, apakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul
yang membawa pelajaran, membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, lalu kamu menyombong. Manusia ni nak tahu dia tu baik ke tidak, bila datang kebenaran kita terima ke tidak? Saya pernah buat perumpamaan sebelum-sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat. Saya bandingkan macam kita ada penyakit. Macam kita ada penyakit. Kalau kita sakit kencing manis, tak boleh makan apa. Darah tinggi, tak boleh makan apa. Kalau kolesterol, macam mana nak elak kolesterol? Kita dah bagi contoh mudah supaya tuan-tuan semua faham. Kalau orang yang menyintai kebenaran, orang yang hati dia lembut, kalau orang kata kat dia, pakcik tak boleh makan yang ni sebab penyakit pakcik tak sesuai, kita akan terima. Sebab yang kita naknya kebenaran. Dan kita sayang diri kita. Kita tak mau makan benda yang akhirnya merosakkan diri kita. Tapi orang yang tidak suka kepada kebenaran ni tuan-tuan, walaupun dia tahu dia tak boleh makan makanan tertentu, tapi dia degil, dia keras kepala. Dan dia makan, dia tahu dengan makan itulah menyebabkan dia makin sakit. Dia tak peduli. Tuan-tuan boleh tengok berapa ramai orang yang perangai macam tu. Itu contoh paling mudah untuk kita faham tentang orang yang sukar untuk menerima kebenaran. Orang kata, Haji, macam Haji ni tak boleh dah tidur lambat-lambat. Kena tidur awal, pukul 10, 11 tu kena tidur dah. Tak, nak jaga malam juga. Itu contoh mudah. So, bila kita balik dalam soal agama, kita nak kata apa orang macam ni tuan-tuan? Kalau sampai tahap Nabi pun mereka boleh bunuh. Nak kata apa lagi? Maka orang yang macam ni, Allah Ta'ala kata dalam surah Baqarah tadi, ayat 87, lalu kamu menyombong diri, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan. Maknanya Nabi-Nabi. Dan beberapa Nabi yang lain kamu bunuh. Allah Ta'ala sebut tentang jenayah yang mereka lakukan. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak banding kita dengan mereka, walaupun kita ni, kita tak kata kita baik sangat, tapi Zionis ni kejahatan dia sangat melampau. Kejahatan dia sangat melampau. Tuan-tuan tengok bagaimana laporan oleh Euromed Human Rights Monitor. Setakat ni sebulan lebih 25,000 tan bom ke atas bumi Gaza. Sama, bukan sama, lebih banyak daripada bom sepanjang Amerika menyerang Iraq. Banding dengan Afghanistan, banyak di Gaza lagi. Sedangkan Gaza ni dia punya saiz dia separuh Singapura tuan-tuan. Nak tunjuk betapa jahatnya Zionis ni. Dan kejahatan dia bukan setakat dia buat jahat kepada orang Islam. Ini melampaui akidah, melampaui geopolitik, dan ini merupakan isu kemanusiaan. Dia punya jahat ni tuan-tuan, dia dah langgar 28 resolusi oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Majlis Keselamatan. Dia dah langgar 28 resolusi. Amerika ni punya jahat tuan-tuan, daripada 83 veto yang pernah digunakan di PBB, 43 kali Amerika guna untuk pertahankan Israel. Separuh. Itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam 83 veto yang digunakan sepanjang isu manusia dalam dunia ni, di PBB, separuh veto digunakan untuk Israel, mempertahankan Israel. Sebab tu kita hari ini, kita berhadapan dengan suatu kezaliman yang amat dahsyat. Bagi peluang tu, azan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, sedang hadirin mukminin, nak tambah betapa jahatnya yang disebut sebagai Yahudi di Israel sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca satu tulisan dalam Al Jazeera. Tulisan ini sangat bagus, yang ditulis oleh seorang senior political analyst, nama dia Marwan. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata Israel's war crimes in Gaza are by design, not default. For Israel, violence is not incidental, accidental or coincidental. It is part and parcel of its colonial DNA. Dia nak cerita bahawa perang ni, jenayah perang yang dilakukan oleh Israel di Gaza ni, memang dia plan macam tu, memang dia buat gitu. Dia ada strategi dia rancang, dia susun. Dan benda ni bukan benda yang berlaku secara tidak sengaja. Tapi ini adalah DNA penjajah. Benda yang Zionis buat sekarang ni menunjukkan DNA dia memang DNA penjajah. Dia kata nak tahu, banding. Kita nak tahu orang ni dia jahat ni tuan-tuan, dia jahat sengaja ke tak sengaja ke, sebab orang provoke ke sebab apa. Marwan ni kata bila kita tengok Zionis ni, dia memang DNA dia tu sendiri penjajah. Bukan kata kerana orang provoke dia, bukan kerana berlaku benda yang kemalangan yang tak sengaja, tak. Dia kata memang dia tu sendiri jahat. Dia kata banding. Dia suruh banding. Nombor satu, tengok di Algeria. Tengok macam mana tentera Perancis melakukan kezaliman di Algeria. Nombor dua, dia kata tengok macam mana di Indonesia. Belanda buat kepada Indonesia. Dan di Afrika. Tengok macam mana di Kongo. Macam mana Spain buat kepada Amerika Selatan. Macam mana orang Eropah buat kepada Amerika Utara. Dia kata dia punya pattern dia, design dia sama. Dia buat orang-orang
di tempat tu yang dia jajah tu sebagai bukan manusia. Dia tak layan anak watan tu sebagai manusia. Dia buat hamba amdi, dia buat jadi binatang, dia buat macam-macam benda yang di luar daripada peri kemanusiaan. Perangai sama. Dan dia tak pernah tunjuk yang dia rasa bersalah dengan apa yang dia buat. Malah dia dengan sombong dan angkuh mempertahankan diri dia. Ini benda yang disebut oleh Marwan dalam artikel dia dalam Al Jazeera. Tuan-tuan boleh baca. Macam mana cara dia buat, dia halau orang Palestin keluar, dia bom, dia musnahkan rumah dia, benda yang hanya betul-betul penjajah sahaja boleh buat benda-benda lagu ni. So kita tengoklah macam mana Perancis buat kepada Libya dan sebagainya, tengok. Benda yang sama. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dengan apa yang berlaku ni, maka manusia ni kalau mereka tidak ada tauhid, tidak ada iman, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi tahap kekufuran itu adalah kekufuran seperti Yahudi yang kita baca ayat tadi, menunjukkan kepada kita sekarang ni sedang berhadapan dengan satu kekejaman yang sangat dahsyat yang tidak ada tolok bandingnya. Beza dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, macam kita pernah cerita sebelum ni, bila Yvonne Redley ditahan oleh mujahidin Afghanistan, dia dilayan dengan layanan yang baik. Orang Yahudi yang ditawan oleh Hamas, oleh Brigade Al-Qassam juga dilayan dengan layanan yang baik. Tuan-tuan boleh tengok dalam interview mereka menceritakan bagaimana apabila mereka ditahan oleh Hamas, Hamas melayan mereka sebagai manusia. Malah ada di antara mereka yang mengatakan Hamas melayan mereka seperti ahli keluarga mereka sendiri. Itu beza orang yang ada tauhid, orang yang ada iman, banding dengan orang yang kufur kepada Allah, yang tidak ada tauhid dan sangat besar kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, sekadar itu sebagai akhirnya tuan-tuan, benda yang berlaku ni ada hikmahnya, dan kita tahu bahawa Zionis dia tidak pakai polisi eye for an eye sebagaimana kita orang Islam, mata dibalas dengan mata, dalam yang kita belajar dalam Qisas dan Diyat. Dalam Taurat pun asalnya begitulah. Kita terima benda yang sama, undang-undang yang sama yang pernah ada dalam Taurat dan ada dalam agama kita Islam, sebab asalnya datang daripada Allah yang satu. Tapi mereka ingkar dan mereka kufur kepada Allah. Mereka tidak mengamalkan yang kata Qisas tadi. Apa yang mereka buat, ratio dia ikut suka dia. Satu orang dia mati, dia boleh bunuh 10 orang, 20 orang, ratusan, ribuan orang, dan dia tidak ada disiplin. Sebab mereka ada apa yang dipanggil sebagai the Hannibal Directive, yang mana arahan di Hannibal Directive ini, kalau satu orang dia ditahan, dia akan bunuh, sama ada yang dibunuh itu termasuk tentera dia sendiri ataupun rakyat dia sendiri. Dia tak kira, dia tak peduli tuan-tuan. Sebab itu tidak ada sempadan bagi dia untuk dia melakukan kekejaman. Ini satu tahap kekejaman yang sangat dahsyat. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong saudara-saudara kita di Palestin, dan memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman ke atas golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang menzalimi saudara-saudara kita di Palestin pada hari ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.